Apakah pertubuhan gerakan Armada Seni ni bang? Kami memang nak menggerakkan pembaik pulihan industri cara kami setelah cara yang kita cuba buat dulu lambat sangat keputusannya. Kalau kita kenal pasti sebenarnya apa yang kita nak. Sebenarnya apa yang orang mesti nak sebenarnya. Kami tu siapa? Semua kita lah. Semua kita. Yang terlibat dalam seni, yang ingin membaik pulih. Yang mana tadi abang cakap yang mana bukan macam cara dulu tu. Yang cara dulu tu. Cara dulu kita ikut sistem tu je lah. Mengeluh. Sekarang ni kita ingin merubah sistem. Merubah benda tu. Merubah. Setelah kita berbincang dengan orang, ada yang mengatakan jangan marah dia orang. Wujudkan satu entiti baru yang berdaya saing. So, saya campur semua golongan. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni agar kita tak pening lagi memikirkan masalah industri. Kerana penyelesaian pada permasalahan industri sudah berubah sekarang. Ia bukan lagi dengan kata-kata rasa hati, bukan lagi. Tetapi memerlukan kata fakta yang benar-benar, kerja yang betul-betul menjurus ke arah apa yang kita inginkan. Bukan lagi kita ini. Kita sudah terikat dengan sistem. So, apa yang kita kena ubah? Kalau sistem ni kita tengok memang tak ada penyelesaiannya dari segi pengagihan peluang siaran, pengagihan duit hasilnya. Kita harus merenung satu cara yang lebih dinamik atau yang lebih efektif. Ada. Cuma kita jangan terikat tu lah bergerak lawan, tak ada lah. Kami set. Kami akan mulakan bagaimana membuka ruang kepada penggiat seni, sama ada mereka muda atau tua. Kemakmuran bersama ni kononnya. Tapi dengan satu cara yang lebih terbuka dan lebih diterima akal, bukan soal geram, bukan. Sebab abang tengok hanya yang bijak saja yang mendapat habuannya. Untuk mewujudkan satu dasar muzik ni, kita kena break, kita kena pecahkan kepada beberapa bahagian lah, yang saya pun tak tahu berapa bahagian sangat. Tahu tu. Antara bahagian yang kita kena ambil kira sekarang adalah keboleh siaran tadi saya cakap. Nombor satu. Keboleh siaran. Kalau kita hasilkan produk tapi tak ada tempat untuk disiarkan, bagaimana dengan YouTube dan sebagainya, belum boleh berkesan lagi? Bukan, YouTube pada saya kita dah tertinggal. Kalau kita pergi ke orang yang dah maju sana, mereka tak menggunakan YouTube dah sekarang ni. Dulu mula-mula, tapi mereka telah menjual produk di Spotify, ini semua. Setahun lepas tu baru dia keluar YouTube. Kita masih lagi dapat YouTube tu bukan main lagi lah. But tak apa, it's a good start. Sebenarnya putih kita tengok lagu baru dia dah tak sampai dekat kita dah banyak sangat kan. Lepas tahun tu ada kan. Tapi dia dah jual dekat Spotify, apa lagi tu, saya pun tak tahu nak sebut lah. But they make money first. Kita masih lagi dengan gairah YouTube tadi. Dia ada certain payment. But untuk saya belum tahu lagi kaedah pembayaran macam mana. Tapi saya tahu satu lagu saya sekarang di YouTube cukup banyak. Cukuplah untuk saya belajar. Saya tak tahu berapa saya akan dapat. YouTube dan macam Spotify, Apple TV, Apple Music, Joox dan sebagainya. Segalanya. Ini adalah salah satu lagi daripada platform. Macam abang cakap tadi tu, di Malaysia ni kita masih juga memerlukan TV untuk menjadi dibawa untuk menjadi pengenalan kepada kaedah ni tadi. Dunia. So benda ni yang kita kena susun. Sebenarnya kalau kita duduk, bagaimana peluang ni tadi, peluang siaran ni diberi pada kita boleh agihkan dia nanti kaedah dia. Lagu baru, lagu lama, lagu 6 bulan, ada 24 jam sehari. Dan bila kita promote radio tu sendiri, radio betul-betul muzik punya, dulu pernah lagu ni, orang kan tumpu ke situ, kan tumpu. Begitu juga. Apa salahnya kita ada satu channel kan yang ke situ. Itu je kerja dia. Tapi janganlah show yang itu juga, show hujung minggu. Kita cuba cerita daripada industri keseluruhannya, cara hidup mereka. Kita tak ramai, I think. Kat Malaysia dah 10,000 orang je yang benar-benar nak pergi mencari rezeki melalui muzik ni. Yang lain tu enjoy je kan. Tak ramai. Jadi maknanya peluang kita sebagai sebahagian daripada komuniti, benda ni yang kita kena fight. Kita kena terangkan benda tu.
Kalau benda ni berlaku pun tak payah kita nak perang jauh-jauh pasal dasar semua lah, betul tak? Sebab daripada benda ni kita ada peluang dan dia agak sedikit seimbang cukup lah. Kita pun tahu, kita pun sedar bahasa kita tak luas. Sekatan terhadap pelancaran dalam kelompok Melayu itu pun tak luas. Ya. Tetapi sebenarnya dengan apa yang ada sekarang ni yang macam tak luas, kita masih, macam mana cakap Masih dapat hidup. Kita masih boleh hidup dengan dia lagi. Walaupun tak kaya raya, tak mewah, tak boleh bawa kereta BMW 3-4 biji, Tapi hidup. Tapi kita boleh hidup lagi. Dan kalau kita boleh kukuhkan kedudukan tu, kita boleh jadi lebih dan lebih makmur. Lebih makmur. Dan hakikatnya industri hiburan ni, muzik ni, dia adalah satu industri yang besar kan. Dia ada kesan rantaian dia tu, ripple effect dia tu. Kita buat lagu bukan hanya kita, macam abang buat lagu, bukan hanya abang aja yang dapat. Lepas ni kita masuk studio, ada orang boleh bekerja di studio. Lepas ni lagu dia akan dihantar ke pusat rakaman, ada orang kerja bawa van di pusat tempat rakaman percetakan tu, ada pekerja. Lepas tu lagu ni dikeluar CD, ada orang marketing boleh jual, dapat kerja. Banyak rantaian dia, orang boleh bekerja daripada hasil penciptaan kita. Itu sebabnya kerja kita ni, di samping sokongan kerajaan, bagaimana kita menjadikan muzik, okey, kita kata tak mahu begitu muzik Melayu, tapi itu kenyataannya, muzik Malaysia lah kita pun menjadi seperti komoditi. Betul. Hakikatnya bang, kita nak cakap muzik Malaysia, tapi sebenarnya muzik Melayu. Orang Melayu je beli benda ni. Kalau orang bukan Melayu yang jadi komposer pun, dia kena buat lagu Melayu. Dia kena buat lagu Melayu dalam konteks Malaysia lah. Ya, betul. Dan cakap pasal dasar tadi tu, sebagai contoh, bila kita pergi ke Indonesia lah contohnya, kita masuk ke shopping complex dia, jelas-jelas lagu diorang je diorang main. Okey. Patutnya kita ni kat Malaysia ni, benda tu lah kita kena buat. Shopping complex kita mesti dipenuhi dengan 70 hingga 90% lagu tempatan kita. Dan balance tu kita bagilah pada lagu-lagu hit luar negara. Tak apa. Itu kata patutnya tadi. Ini kita cerita dasar ni tadi. Dasar tu. Itu semua di situ. Ya. Betul lah. Satu pemikiran terhadap dasar muzik yang serius mesti dilaksanakan. Diusahakanlah. Tapi bang, yang mustahaknya kita kena pastikan orang kita, maksud orang kita tu ialah penggiat sebenar, mesti ada dalam tu untuk menyelia, memberi pandangan dan memastikan kepentingan kita terjaga. Kalau tak, hanya pihak syarikat dan koncu-koncu dia akan menghuni tempat tu. Dan dasar-dasar yang kononnya ditambah baik pulih tadi tu adalah untuk menjaga kepentingan syarikat-syarikat. Itu kata dasar tadi sangat perlu. Dan penggiat-penggiat yang nampak ni harus bersatu. Ini kita dah nampak ada orang nak sukara tu. Satu grup ni sekarang dah potong dah cerita gini, ada. Jadi takkan berubahlah keadaan ni. Sebab itu kata kena juga mendapat sokongan kerajaan, berbincang betul-betul. Bukan sekarang datang meeting bagi minum teh, minum kopi kan, tak ada. Mi goreng, bihun. Dulu abang pun marah jugalah dengan benda-benda yang sebegini. Tapi bila kita fikir, kita sudah kontrak, kita sudah terlibat dalam sistem lama ni. Cuma kerja kita sekarang bila dasar tu ada, kita berbincang bagaimana melonggarkan pegangan tadi. Tapi kalau kita bersuara seorang-seorang, masa meeting angkat tangan saya mencadang kan, tak ada lah. Dia keseluruhan. Yalah. Jadi ini juga yang kami sedang gerakkan secara kecil-kecilan. Kami dah bergerak sedikit lah. Kecil-kecilan, tapi harapnya tak berhenti. Istiqomah. Jalan. Jadi abang dah tak mahu lagi cerita-cerita nak jumpa orang ni. Sebab kita dah try 4-5 tahun ni. Abang mesyuarat manjang kat tangan ni kan. Ada je nak cakap. Sampai sekarang ni soalan tu boleh diulang balik. Dia tak berlaku. Bila kita fikir-fikir, kita kena bijak lah. So kita jangan menyalahkan orang. Kita yang tua-tua macam kami ni kena duduk bincang lah. Walaupun dalam satu suasana yang tak ada apa-apa, kita bincang how to develop benda ni untuk menjaga yang akan datang. Sebab kita tahu dah pulangan tadi tu sangat-sangat lah tidak bersama makmurnya kan. Memang kita tahu. Namun kalau kita cakap, mereka juga ada hujahnya. Mereka tu ialah
yang kita kata yang mengaut banyak benda-benda ni. Kalau kita fikir, so dia akan balik dasar juga, maknanya macam cakap tadi, dikenakan main lagu kita, kan. Cara lainnya kita buat app, so kena main lagu-lagu ini. Apabila kita betul-betul ada dasar ni tadi. Ya. Macam orang kata peluang siaran tadi, ada lagu yang 10 tahun, 20 tahun lagu ada. 24 jam tu banyak. Dan bila orang tahu radio tu akan menyiarkan semua benda, maka semua kelompok yang minat muzik ni akan dengar. Mana yang tak minat? Orang yang tak minat muzik ni dengar nasyid. Betul tak? Betul. Orang yang tak minat dia dengar berzanji. Betul. So, ya. Betul. Tak, mungkin saya rasa radio, kerana radio mungkin ada format ataupun image yang dia nak kekalkan. Mungkin dia nak lagu tu mesti sejenis yang sedemikian, genre yang sedemikian. Okay, saya mungkin boleh faham lah tu. Tetapi macam shopping complex dan sebagainya, mereka memerlukan lagu untuk memeriahkan suasana dia. Memeriahkan suasana tu, mewujudkan satu suasana yang sedap untuk datang shopping. Dan saya rasa kita ni di Malaysia ni, kita ada banyak lagu yang boleh memeriahkan, digunakan untuk memeriahkan suasana tu. Jadi mereka tak keluar ekstra duit pun. Kalau mereka ada speaker untuk mainkan lagu, dia bayar harga yang sama. Dia bayar lagu international atau dia bayar lagu lokal, harga dia sama je. Dan kita taklah cakap kau kena main 100%. Tak. Kita cakap okey, kita nak 70 hingga 90% lagu kita, yang 10 tu kau main lagu international. Dasar ni je, kalau kerajaan boleh support kita pun dah okey dah. Kita jangan marah kerajaan. Kita meeting dulu, kita bawa betul-betul. Ya, betul. Dan punca pendapatan, kalau lah public performance royalty kita ni, royalty daripada persembahan awam, yang royalty yang terbesar lah daripada premis-premis macam ni. Yalah. Diorang ni sedar tak? Diorang sangat-sangat membantu kita, membantu negara. Satu ketika dulu di zaman abang, kebanyakan shopping complex main lagu kita. Ya bang. Kita bagi dia benda tu. Masa tu dalam bentuk CD. Kita akan bagi dia. Kita buat. Company akan buat. So benda-benda tu kemudian ada pertelingkahan ataupun persisian dari kaedah bayaran di antara pengguna dengan badan pengutip ni kan. Jadi rasanya mereka macam tak nak lah, tak payah main pun tak apa. Ada syarikat-syarikat shopping complex ni yang tak nak main lagu-lagu kita. Mereka hanya main lagu-lagu yang copyright free. Kalau dia tak nak bayar, dah free music lah. Free. Tapi berapa banyak? Lagu-lagu tu pun tak sedap. Memang kita tak, dengar tension. Orang dah tak nak dengar, orang tak sedap. Dan syarikat-syarikat rakaman ni pun kena, bukan syarikat shopping complex ni dan sebagainya. Saya rasa harga yang kalau daripada sudut composers, harga dia berpatutan, taklah terlalu tinggi. Dan dia membantu orang kita sendiri, dan dia membantu ekonomi negara kita. Saya rasa itulah kita kena fikirkan macam mana satu dasar yang mana yang cantik, yang kita semua boleh makmur bersama. Betul. Nice. Sebagai community music kan. Kita pun ada kita punya peluang tu. Tetapi macam mana nak mengenengahkan kita punya benda ni kepada mereka-mereka yang mempunyai kuasa ke arah itu. Jadi ini yang kita kena fikir. Kita jangan menyalahkan je. Saya beberapa masa sebelum saya pernah kontak juga orang-orang yang menteri. Mereka layan sebenarnya. Sampai kita kadang-kadang tak tahu nak buat apa, balik nak jumpa dia kan. Faham tak? Dia orang layan. Jadi maknanya yang tak mahu sekarang ni saya tengok kita sendiri. Yang saya cakap tadi lah, kita suka memperjuangkan benda ni tak secara kolektif. Kita rasa pandangan kita je lah yang hebat. Bertengkar sikit kadang, tak kena tu dah tak nak lah. Tak nak sokong ad lagi kan. Macam itulah. Padahal kita nampak yang ad tu nak bawa sedikit pembaik pulih punya proses kan. Kita tahu ia takkan berlaku dalam sehari dua. Tapi dalam jangka masa panjangnya, bagaimana negara seperti Korea mengatasi cabaran yang ni, akhirnya berjaya. Mereka pun mengalami peristiwa yang sama dengan kita. Di mana sebahagian saja yang mendapat kemakmuran tadi pada nilai kerja dia. Sebahagian lagi ditindas.
ditindas, dizalimi. Kita tahu. Tapi yalah, kita pernah nak cerita benda-benda ni dulu. Rasanya dah 2-3 tahun kita punya benda ni kan, dan tak nampak satu perubahan yang seronok kan pun, tak ada. Akhirnya kita akan balik pada one off punya peluang lah. Opportunity one off lah. Kita jumpa sekian-sekian orang yang boleh beri, pun kita senyap kan. So kita tak ada continuous punya benda ni. So siapa yang nak dengar kita sebenarnya? Sebab dia bentangkan betul-betul apa yang kita nak sebenarnya, yang akhirnya akan memberi benda yang apa yang kita nak, apa bendanya. Sekarang ni kita cerita pecah-pecah, ini tak betul lah kan. Betul lah bang. Tu saya sampai satu peringkat sekarang ni kan, saya rasa saya tak perlukan ramai orang. Saya perlukan handful je orang yang boleh bekerjasama, dan kita boleh duduk berfikir, duduk menulis dan menggerakkan apa yang kita tuliskan, apa yang kita bentangkan tu. Tapi nak dapat handful of para pejuang ni masih kita mencari satu cara yang boleh membuat kita dapat berkumpul. Kita kena fikir yang tu dulu. Ia bukan soal duit ke, bukan tau. Ia sebenarnya apa yang buat orang kita ni saling percaya di antara kita. Apa yang boleh menyatukan kita tu itu yang kita. Kalau cakap pasal budak-budak orang muda sekarang ni bang, orang muda yang terperangkap dan tertipu oleh kontrak pun masih ada lagi. Banyak lagi mereka yang menandatangani kontrak yang membunuh diri. Janji peluang siaran ada kan. Dan sepatutnya setelah lebih pada 30 tahun akta hak cipta digubal, masih lagi ada budak-budak muda yang ikut 30 tahun yang dulu, tertipu macam mana 30 tahun yang sudah. Itulah sepatutnya kerja kita, bagaimana nak bagi tahu benda ni betul-betul kan. So, dasar muzik tadi tu sepatutnya mesti ada yang membabitkan kontrak dan membabitkan ada satu kelompok bantuan guaman kepada confirm mesti seniman, cukup semua, seniman muzik, seniman filem, dan malah apa-apa cabang seni pun. Kita dah melihat beberapa gerak kerja yang dilakukan berbagai-bagai kementerian apa, tapi hasil dia kita tengok tak ada benda lah. Saya mungkin pernah cerita dengan abang ke, ataupun saya pernah cakap kat mana di Indonesia, yang mana pada tahun 2014 tu pemerintah Indonesia telah mengubah satu akta hak cipta dia. Setelah 25 tahun pengeluaran sesuatu hasil seni tu, muzik dalam contoh saya sekarang ni, hak itu akan kembali balik kepada totally kepada pemilik hak. Itu pun benda yang harus disebut. Dan ramai orang-orang yang lama yang berkecimpung dalam muzik kita tahun 70-an dulu, apabila mereka nak jadi komposer ataupun artis, mereka sign kontrak, sign je. Kita pun terlibat. Kita pun terlibat. Sudahnya sedar je kontrak kita seumur hidup, mati hidup balik pun kontrak dia pegang. Dia juga. Dalam dasar tu perlu menyusun semula benda-benda. Dia mesti ada jangka masa. Dia kena ada jangka masa, betul. Dan pemerintah Indonesia telah meletakkan 25 tahun untuk habis tempoh tu. Apa-apa pun ya. Masuk akal lah 25 tahun kalau kita sebagai pemilik syarikat. Saya tengok abang ni ada bakat ni, saya invest atas abang. 25 tahun memang masa yang cukup untuk pulangan balik kan, malah berlipat kali ganda. Dan saya dengar maklumat yang saya dapat, info-info yang saya dapat, apa yang berlaku di Indonesia tu, ada seorang wakil pemerintah ataupun di golongan-golongan pemerintah dia, yang bekas tentera, yang bekas jeneral tentera ke apa, yang mempunyai simpati ataupun perhatian terhadap para seniman ni. So, dan ikut sekali. Dan dia tengok dia nak bantu para seniman negara dia. So menjadi dia meletakkan iltizam dia meletakkan betul-betul semangat dia. Aku nak bantu diorang ni dan aku nak berani berjaya. So dekat negara kita ni kita harap adalah golongan-golongan macam ni. Saya rasa golongan ni dah ada. Tapi kita punya gerak kerja sokongan terhadap dia tu tak ada. Kita tak sokong dia tu. Ya, betul.
Ingat, menjalinkan hubungan rambang adalah Ingat, menjalinkan hubungan rambang. Ingat, hubungan rambang adalah asas kepada kedewasaan.